Seterusnya, bagi matlamat ketiga, kerajaan akan terus membantu untuk memastikan kelangsungan perniagaan, khususnya kepada PKS dalam menguruskan aliran tunai mereka. Salah satu inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan adalah melalui pemberian Geran Khas Prihatin atau GKP. Sehubungan itu, sukacita diumumkan kadar GKP akan ditambah sebanyak RM500 kepada RM1,500. Dan ini bermakna hampir 1 juta PKS dan perusahaan mikro akan menerima RM1,000 pada pertengahan bulan Jun dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Saya juga ingin tegaskan, berdasarkan SOP terbaru yang diumumkan, kerajaan masih membenarkan operasi jual beli peniaga kecil, penjaja jalanan dan termasuklah perusahaan mikro. Oleh itu, sekiranya para peniaga ingin mendapatkan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja, sebanyak RM1.5 bilion disediakan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekun, Mara, SME Corp dan Yapin dengan kadar pembiayaan serendah 3%. Selain itu, bagi membantu aliran tunai syarikat dan PKS, institusi perbankan akan terus menawarkan kemudahan pembiayaan dan pinjaman. Dana institusi perbankan telah dimantapkan lagi melalui pelbagai fasiliti pinjaman mudah PKS, pembiayaan Bank Negara Malaysia yang masih berbaki RM5 bilion. Untuk menyokong lagi PKS, BNM akan menambah fasiliti kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar untuk PKS terjejas sebanyak RM2 bilion. Dengan itu, jumlah dana pinjaman untuk PKS dengan kadar pinjaman serendah 3.5% yang masih tersedia adalah sebanyak RM7 bilion. Selain itu, tidak dinafikan, semasa tempoh PKP ini, ia turut memberikan kesan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah. Dan bagi mengurangkan beban mereka, kerajaan bersetuju memberi bantuan khas secara one-off sebanyak RM500 kepada 17,000 pemandu pelancong, 40,000 pemandu teksi, 11,000 pemandu bas sekolah, 4,000 bas persiaran dan 62,000 pemandu kereta sewa dan e-hailing. Bantuan ini yang berjumlah RM68 juta akan disalurkan kepada penerima yang berdaftar pada bulan Julai nanti, insya-Allah. Selain itu, sebagai salah satu usaha mengurangkan beban perniagaan, lembaga hasil dalam negeri akan mempertimbangkan rayuan, pengenaan penalti dan menangguhkan pembayaran penalti ke tahun 2022 serta menyediakan penjadualan semula bayaran cukai tertunggak bagi pembayar cukai dan perniagaan yang terjejas. Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga bersetuju untuk memperkenalkan semula pelanjutan untuk penghantaran penyata keuangan, pelaksanaan mesyuarat tahunan bagi syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia dan moratorium denda bagi penghantaran lambat dokumen berkanun. SSM juga akan mengecualikan bayaran lewat untuk memperbarui lesen perniagaan sehingga 31 Disember 2021 bagi PKS Mikro serta perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Di samping itu, Akta Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 atau Akta 829 akan ditambah baik bagi membantu individu dan perniagaan yang terkesan. Perlindungan berkaitan ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontrak akan dilanjutkan tempoh kuat kuasanya sehingga 31 Disember 2021. Sehubungan ini, kerajaan menyediakan bantuan perkhidmatan pengantaraan atau mediation secara percuma
melalui pusat mediasi COVID kepada semua individu atau perniagaan tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, kerajaan akan melanjutkan pemberian diskaun bil elektrik kepada sektor yang terjejas. Sehubungan itu, pengendali hotel, agensi pengebaraan dan pelancongan, premis dan kompleks memberi belah, pusat-pusat konvensyen, taman tema dan pejabat syarikat penerbangan tempatan layak menerima diskaun bil elektrik sebanyak 10% selama 3 bulan tambahan antara bulan Julai sehingga September 2021. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan potongan khas kepada pemilik bangunan dan ruang perniagaan yang menawarkan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKS dan bukan PKS untuk tempoh 6 bulan lagi sehingga 31 Disember 2021 bagi pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa semasa. Selain itu, pelanjutan sehingga 31 Disember 2021 bagi pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan ke atas penginapan yang disediakan oleh pengendali hotel masih berterusan. Saudara saya sekalian, semasa pembentangan pakej penjana pada Jun 2020, kerajaan telah mengumumkan pengecualian duty stamp kempen pemilikan rumah atau HOC yang akan berakhir pada hari ini 31 Mei. Sukacita diumumkan kerajaan bersetuju untuk melanjutkan pengecualian duty stamp HOC tersebut sehingga 31 Disember 2021. Kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang CKD dan CBU import yang sebelum ini diumumkan di bawah inisiatif penjana mulai 1 Julai 2021 sehingga 31 Disember 2021.